bakal isteri ni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga nak cari bakal suami ni, Nabi tunjuk sebagai panduan kepada kita. Dinikahi seorang perempuan dengan sebab apa? Limaliha, kerana harta dia. Orang kaya, mak dia jutawan, ayah dia jutawan, kita kata kalau nikah dengan dia, confirm aku dapat tempias jutawan juga. Dia nak kerana harta. Seorang akan pandang harta, muka pecah pitu pun tak apa, tapi harta banyak, puas hati dia kata. Contoh, wali hasabiha, dan kerana keturunan dia, ni keturunan raja, ni keturunan raja bersiung, ni raja tu raja ni, macam-macam keturunan yang mulia. Sekurang-kurangnya kalau aku kahwin dengan dia, dapat tempias keturunan tu dapat pada aku. Contoh, wali diniha, wali jamaliha, kerana kecantikannya. Nombor 3 ni paling popular lah, kerana cantik dia. Sebab dia kata kalau tak cantik tak ada selera, Ustaz. Tak handsome tak ada selera saya. Mesti cari yang cantik, mesti cari yang handsome. Contoh. Tapi kata Nabi SAW, wali diniha, dan kerana agamanya. Tengok Nabi susun. Yang pertama kerana harta, sebab memang manusia suka pada harta. Wali hasabiha, kerana pangkat ataupun keturunan dia, mesti manusia suka juga keturunan. Nak keturunan yang mulia, yang baik-baik. Contohnya, wali jamaliha, kecantikan. Nabi letak nama 4. Wali diniha, kerana agama. Walaupun Nabi letak nama 4, Nabi kata fasfar bidzatid din, tetapi hendaklah kamu cari yang beragama. Taribat yadaka, pasti kamu akan bahagia. Nak cari bakal menanti kita nanti, tuan-tuan sekalian, kalau yang ada lagi lah anak macam saya ni, ada lagi ramai tak kahwin lagi, tak kahwin seorang lagi pun anak kecil-kecil lagi, maka kita kena pilih perkara yang disebut sebagai agama. Itu sangat penting. Walaupun mungkin dia harta kurang, kereta pun kereta biasa je, pangkat pun biasa-biasa je, keturunan pun biasa-biasa je, tak ada kenal raja, tak ada, tak biasa, tetapi agamanya bagus, semayangnya jaga, auratnya jaga, akhlaknya jaga, perangannya jaga. Yang ni kita kena pilih. Tapi sebab ramai orang sekarang ni dia pentingkan harta. Kalau yang mari meminang atau memerisi anak dia, ditanya dulu kereta apa dia pakai. Viva tak salah, makcik pun kancil, takkan menantu Viva. Puan-puannya Proton, kata dia nak Proton, tak lagi, tak nak yang kurang pada dia. Tak nak yang kurang. Contohlah, ada di kampung saya tu, dia nak sangat bakal menantunya kontraktor. Nak kontraktor. Dia ingat kontraktor ni banyak projek semua. Akhirnya datang semua kontraktor. Dia mengaku kontraktor, rupanya kontrak je, kerja kontrak je, bukan kontraktor. Kena tipu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala hidup. Jadi pilih yang ada agama. Hanya bakal menantu kita tu, kamu semayang tak? Yuk semayang makcik, berapa kali sehari? Biasanya, kalau bunyi biasanya tu, nampak benar tak semayang. Dia kena sebut 5 kali sehari dengan jelas dan terang, tak ada taraduk dah. Okey, subuh makcik nak tanya berapa rakaat subuh? Saya biasa buat 3 makcik. 3 confirm tak semayang. Allah SWT. Tak semayang. Ini masalah, kena jaga. Tengok. Yuk, Quran boleh baca? Boleh. Berapa juzuk Al-Quran ada? Quran ni banyak juzuk lah makcik, dia kata. Saya pun tak ingat, mungkin 30, 40 kata dia. Yahid tukir agama. Dia bagus banyak, tapi bab ni dia fail. Adakah kita nak tolak terus? Tak. Kamu pergi belajar dulu, cari ustaz-ustaz belajar. Dah pandai sikit, mari jumpa makcik balik, baru boleh merisi anak makcik. Kita risau kalau kita serahkan anak perempuan kita kepada laki-laki yang agama dia tidak terjaga, semayang pun tak. Macam mana dididik anak perempuan kita supaya semayang? Baca Quran tak erti. Macam mana nak ajar anak kita baca Quran? Paling kurang dia boleh baca, kalau sangkut-sangkut pun dia mampu baca Quran. Kalau tak semayang secara macam orang yang alim tak semayang, dia boleh semayang, dia tahu Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Dia boleh sebut kunut dalam subuh saja. Kau tanya kunut waktu bila? Banyak makcik, saya baca hari-hari sejak Israel serang. Itu betul lain, itu kunut nazilah. Betul lah dia tu. Maknanya dia ada keilmuan juga dalam bab ni. Tapi dalam bab agama kena, termasuk menantu perempuan kita. Tengok orangnya macam mana. Orang dulu-dulu bagus, macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia perhati betul. Bukan sekadar kecantikan,
luaran, tapi cantikan dalaman dipandang juga dari sudut akhlak, syahsiah dan sebagainya. Rasulullah memberi ingatan kepada umatnya kaedah dalam mencari pasangan hidup, kerana mencari pasangan itu adalah fitrah setiap manusia yang normal. Ini fitrah. Nabi kata an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tak suka sunnah aku, nikah itu Malaysia minni, bukan daripada umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam ni yang tak suka kahwin, Nabi kata bukan umat. Kecuali kenapa haji tak kahwin? Saya tak sanggup dah Ustaz. Nampak orang tau, cakap belaka. Saya terajak belaka semua. Contohnya tak haji. Kalau kita belajar fiqh munakahat, fiqh munakahat, fiqh nikah kahwin, hukum nikah ada 5. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Bukan wajib belaka, dia ada hukum haram juga. Macam mana haram? Kalau dia menikah dengan isteri dia, mesti dia akan dera isteri dia, maka haram nikah. Ataupun kalau dia menikah, dia tak mampu beri nafkah zahir dan batin, tak boleh wajib. Contoh, ini haram nikah. Ada yang wajib dan sebagainya. Banyak perkara tuan-tuan boleh rujuk dalam bab fiqh munakahat. Nikah adalah sunnah Nabi SAW. Dan sesiapa yang tidak suka pada sunnah baginda, bukanlah mereka itu dari kalangan umat Nabi SAW. Naluri manusia yang normal akan memilih, naluri manusia akan memilih untuk mencari pasangan yang kaya. Akan cari yang kaya, keturunan yang hebat serta cantik. Namun baginda Nabi SAW menegaskan, pilihlah yang ada agama. Ada agama ni bukan awak agama apa, Islam. Ni agama bukan. Sudut dia pengamalan kepada agama itu, iaitu yang patuh dan taat segala perintah dan larangan Allah. Itu sebab ada orang tanya, Ustaz, seorang wanita bertanya seorang tok guru, dia kata saya nak cari bakal suami. Nak cari kat mana wahai kiai? Kata kiai, kamu pergilah subuh, pergi subuh, tengok dekat masjid, carilah kat sana pasangan kamu. Dia pun pergilah, semangat pergi nak cari pasangan. Dan sekali balik-balik jumpa dengan muka yang moyok. Dia kata saya dah pergi kiai, tapi semuanya RTM belaka, rancangan tunggu mati belaka. Tak ada yang sebaya saya. Yang muda tak mari masjid, yang tua-tua yang mari masjid. Tak jadi, kata Allah SWT. Jadi anak-anak muda sekalian yang terasa masih muda, nak cari isteri yang salihah, jadi suami yang salih, kena mari ke masjid. Nak rajin mari ke masjid. Peringatan ke-26. Ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, thalathun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada halawatal iman, yang barang siapa ada padanya 3 perkara itu, akan dapatlah merasai halawah kemanisan iman. Ayyakuna Allah wa rasul, bahawasanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai, ahabba ilaihi, lebih dicintai padanya, mimma siwahuma, selain daripada benda yang lain. Dia kasih sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada benda lain, seperti mana sayangnya para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahawa kasihnya dia kepada seseorang tidak dia kasih kecuali kerana Allah. Dia sayang pada kawan dia sayang pada isteri, sayang pada suami, sayang pada anak menantu sebab Allah. Kalau kita sayang sebab lain, kita akan double standard antara menantu-menanti kita. Menantu gaji besar kita sayang, menantu gaji kecil tak sayang. Kawan kita yang gaji besar, pangkat besar, kita hormat. Pangkat kecil, kita pandang sebelah mata. Buat kenduri, kendara, kalau yang mari itu VVIP, dia sambut, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi kalau kawan dia dijemput juga kawan yang susah mari, dia pandang makan. Tapi kalau kawan betul-betul yang standard dia akan layak betul-betul. Bukan macam kita nak cari cinta kepada seseorang, cintalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Suka kepada seorang dengan sebab pangkat dia tidak selama-lamanya ada, akan hilang. Sayang dengan sebab harta dia akan habis. Sayang kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebab ada orang sanggup mati kerana mempertahankan saudara. Wa ayyakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah kama yakrahu an yulqa fil nar, bahawasanya benci dia untuk kembali kepada kekufuran selepas dilepaskannya oleh Allah, sebagaimana dia benci bahawa dia dicampak dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak suka pada kembali kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.